هذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا ففي الناس أبدأ. Never fall, never crawl, yeah, we're moving up. Want it more, let it pour until we fill our cup. Never giving up before it's over. Never counting on them four-leaf clovers. Taking names, throwing flames till we burn it down. In the mud, uppercut, yeah, we're breaking ground. Never giving up before it's over. Never counting on them four-leaf clovers. Come on, all my soldiers, do it like I told you. We ain't gonna stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Alhamdulillah, dan lamanya marilah kita merafakkan tinggi rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izin Allah dapat kita bertemulah pada malam ini dengan satu sosok tokoh yang saya kira tak perlulah diperkenalkan dengan panjang lah. Dan insyaAllah kita semua mengenalilah beliau yang terlibat dalam banyak sektor korporat, sektor pendidikan di Malaysia ni. Jadi insyaAllah sebelum kita mula ada sedikit pesanan daripada penaja. Untuk maklumat semua, ETNT merupakan penaja utama lah bagi siri Sembang Tokoh 5 Pages One Day ni. ETNT dia baru melancarkan satu produk yang bernama Shoko Orange pada siri hari ini. Jadi 100 pembeli terawal akan menikmati 10% diskaun. Jadi anda boleh mendapatkan di website 5p1d station xetnt.com. Baik, jadi saya bacakanlah sedikitlah mungkin sekadar pengenalan awal lah sebelum kita buka kepada Dr. Daud. Jadi Dr. Daud, Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar ni merupakan pengasas dan juga CEO lah kepada Amani Group. Dan Amani Group ni dia merupakan syarikat induk dan ada syarikat di bawahnya, termasuklah Amani Advisor yang beroperasi di 6 buah negara. So dia merupakan syarikat global lah. Dan Datuk Daud juga merupakan penasihat syariah lah dalam banyak institusi keuangan antarabangsa lah. Dan Datuk juga banyak menulis kan Datuk? Boleh cerita buku-buku yang tengah tulis sekarang, buku apa? Banyak juga, antaranya ialah sebuah novel tentang sukan badminton yang berdata, sport science based on the big data analytics. Namanya Adi, seorang tokoh pemain badminton. InsyaAllah mudah-mudahan negarawan kita jugalah masa depan. Ada juga buku-buku tafsir, novel tafsir, surah Al-Balad, Al-Fajr dengan Al-Lail. Hampir siap, Alhamdulillah. Dan yang ramai yang menunggu adalah novel COVID-25 Part 2, sambungan pada Part 1. Jadi itulah, dan juga buku Maqasid Syariah yang sudah lama terkendala pengeluarannya dan ramai yang bertanya. Dan saya pun insyaAllah sampai PKP ini boleh masuk ke dalam pencetak untuk diterbitkan secepat mungkin. Maqasid Syariah, the Face and the Voice of Syariah dalam bahasa Inggeris. Agak tebal juga, dalam 500 muka surat lebih. Ini merupakan satu lagi buku yang berbentuk substantif selepas Syariah Mind pada tahun 2016 ya. Ini buku yang siri kedua yang berbentuk analisa substantif dan juga thought provoking, mencabar minda kesarjanaan pemikir dan juga pembahas dan pengkaji syariah dan juga data sosial masyarakat. Baik Datuk, saya buku yang pertama yang saya baca lah, yang buku Datuk adalah buku yang saya kongsi dekat Facebook tu lah, dari Sungai Korok hingga ke St. Andrew. Jadi saya baca buku tu dan Datuk ada tulis bahawa buku tu ditulis dalam masa 14 hari.
Jadi saya macam agak terkejut lah. Macam mana tu proses boleh menulis satu buku yang saya kira macam dia nak kena recall banyak benda, terutamanya kita punya childhood memories. Boleh ditulis dalam 14 hari. Pertamanya saya ada advantage, Syed. Yang pertamanya musim PKP, jadi kita tidak ada masa yang banyak secara pengangkutan, secara makan minum dan sebagainya. Jadi kita agak fokus di rumah. Jadi ini memberikan sikit kelebihan dan advantage. Yang keduanya, ini merupakan mimpi kita setiap hari. Perjalanan kehidupan ini merupakan bukan kita cari-cari, bukan kita cuba mengambil balik emosi dan perasaan masa lepas, tapi itulah emosi kita selama-lamanya. Jadi dia merupakan yang dekat di hati kita. Ada satu di buku saya tulis 16 hari, ini 14 hari kira rekod jugalah, iaitu dia merupakan satu pengalaman yang sebenar. Yang ketiganya, saya rasalah real story tells better. Bila cerita tu cerita betul, dia punya pencitraan tu lebih lunak, lebih mesra dan lebih senang ditulis dan mungkin lebih senang dibaca oleh pembaca sebab ia merupakan cerita yang betul-betul berlaku, cerita zaman kanak-kanak, zaman remaja, zaman universiti dan sebagainya. Sebab itu kita gabungkan ketiga-tiga ini dengan 4-5 jam sehari dalam tempoh tersebut. Saya rasa saya boleh, Alhamdulillah. Of course perlukan editing, makan masa dalam 1 bulan, tapi dia punya manuskrip asal tu memang Alhamdulillah siap dalam masa 2 minggu. Dan ini merupakan satu benchmark untuk saya dalam penulisan buku-buku yang berbentuk cerita sebenar, cerita autobiografi dan mungkin akan banyak lagi. Dan mungkin saya akan tanya saya apa buku selepas ini kan. Saya dah menulis buku tapi taklah 14 hari saya tulis sikit, iaitu daripada Ma'had Al-Mahmud atau Mata Mahmud ke Dow Jones. Nak ceritakan balik pengalaman kerja. Yang buku Sungai Korok tu pengalaman belajar daripada satu menengah, college, Universiti Kuwait dan juga ke PhD. Tapi dalam buku yang kedua, insyaAllah saya dah menulis sikit-sikit daripada Mata Mahmud, tempat saya bekerja cari makan yang pertama pada tahun 1989 untuk sebulan, sehingga ke Dow Jones, satu syarikat saham yang mengeluarkan indeks saham antarabangsa di Amerika Syarikat. Jadi saya nak kumpulkan semua pengalaman bekerja saya, kena marah, kena ditegur, kena berikan motivasi, cara kita menjadi seorang pekerja yang baik, bos yang baik. Itu buku sambungan kepada dari Sungai Korok ke St. Andrews. Alhamdulillah. Bila saya membaca buku itulah, buku zaman pendidikan Datuk tu, dan antara buku yang saya rasa mungkin 2 kali kot Doktor ada cite adalah buku Malcolm Gladwell, The Tipping Point. Jadi saya merasakan buku ni mempunyai impak lah kepada Datuk. Jadi bila doktor baca buku ni, adakah at the later stage selepas buku tu ataupun waktu zaman formatif, saya rasa buku ni agak baru juga. Jadi boleh tak doktor cerita sikit apa kandungan buku tu dan bagaimana doktor rasa buku tu dapat membantu? Ya. Saya agak regret lah ataupun terkilan kerana di zaman kita membesar dulu, zaman formatif disebut oleh Syed tadi, kita jarang didedahkan dengan buku-buku yang berbentuk yang dekat dengan hati dan jiwa kita tentang isu kemanusiaan, isu pemikiran, isu ideasi, motivasi dan inspirasi. Jadi bacaan kita zaman-zaman dulu, zaman formatif agak kering dan tak basah dalam bahasa yang saya boleh sebutkan. Jadi buku-buku begini hanya datang kepada saya agak lambatnya, agak mungkin dalam 10 years ago. Saya mulakan dengan Jim Collins, iaitu Built to Last dan juga Good to Great. Ini pembuka buku saya atau mata saya kepada buku-buku yang berbentuk structured critical analysis kepada diri kita dan juga organisasi kita. Jadi from that moment saya telah membaca buku-buku yang sewaktu dengannya seperti Malcolm. Dan buku Malcolm yang pertama saya baca mungkin 5 years ago, dan satu penerbangan saya daripada London ke KL, kalau tak salah saya beli dekat airport, iaitu Outliers, satu buku pertama Malcolm, iaitu yang menceritakan the book of success. Bagaimana orang yang berjaya itu adalah orang yang sudah ada kod kejayaan dalam dirinya, ada DNA kejayaan. Jadi beliau telah menganalisa pemain bola, pemain ice ski ataupun ice hockey, pemain
netball, pemain basketball, pemain bola jaring, pencipta-pencipta negara dunia dan sebagainya, mereka ni sudah ada satu kod yang mereka itu memang born to be a successful person. Jadi buku tu cerita, dia berkaji dari segi cara hidup, cara perwetakan, cara hidup rumah tangga, cara percakapan dan sebagainya, menunjukkan bahawa mereka boleh berjaya. Jadi from that moment, saya jatuh cinta dengan Malcolm dan juga buku-buku beliau, dan saya tidak akan ketinggalan membeli buku-buku beliau dan membaca. Zaman 5 tahun yang lepas, saya baca lancar dan cepat dan laju. Tapi hari ini agak susah sikit sebab bila kita jadi seorang pemikir, seorang penulis pemikir, bila kita baca buku orang lain, kita juga nak memikir. Jadi bila nak memikir tu, dia akan slow down the process of reading. Ini masalah saya sekarang ni, saya tidak boleh membaca dengan cepat sebab di samping membaca, saya juga memikir. Di samping memikir, saya juga cuba menulis buku saya sendiri. Jadi itu cabaran saya. Tapi having said that, Malcolm dan juga James Collins dan seorang lagi nama apa yang Japanese American Dr. Michio Kaku, seorang futurist. Buku-buku beliau memang hebat. Kalau kita boleh gabungkan 3 buku ni, saya rasa kita dapat bentuk pemikiran baru masyarakat Malaysia yang baru lah. Ulama'nya, politiciannya, ahli ekonominya, ahli educationistnya, NGO-nya, masjid, surau dan sebagainya. Kalau mereka baca mana-mana buku lah, tapi kombinasi antara James Collins, Dr. Michio Kaku ni, saya rasa boleh melakukan transformasi minda. Adakah kita bersedia? Soalannya kita jawab masing-masing. Baik. Berkenaan dengan buku Outliers tu, saya ada dekat almari tapi belum buka lagi. Jadi mungkin lepas ni akan saya buka. Kita kembali kepada buku yang tadi tu, buku Datuk yang saya baca tu. Saya nampak pendedahan awal Datuk terhadap pembacaan ni, sebab Datuk ceritakan bahawa dekat rumah, dekat sawah padi, bermain dekat luar, lebih kepada menangkap ikan dekat sawah. Tapi kemudian bila masuk sekolah, baru jumpa perpustakaan, baru terdedah. Datuk tulis Datuk histeria bila nampak perpustakaan, terus jadi pengawas perpustakaan kerana rasa teruja kan dengan buku. Jadi betul. Pada waktu awal-awal sekolah dulu tu, buku apa yang selalu Datuk pinjam daripada perpustakaan? Permulaannya saya rasa saya tidaklah membaca sangat, mungkin kurang pandai membaca darjah 1, darjah 2, darjah 3. Tapi bila darjah 4 tu, bila pembacaan agak lancar dan akademik dah agak baik, saya adalah performer juga dalam kelas high performer. Jadi rasa masa tu lebih banyak dan juga keyakinan diri sudah ada. Saya sudah menjadi pembaca tegar kepada buku-buku novel penyiasatan, novel cerita kehilangan barang, macam mana budak-budak remaja cuba menyelesaikan isu yang susah, yang complicated. Jadi saya pick up. Saya rasa saya tidak baca buku-buku lain. Saya habiskan buku semua novel penyiasatan di library itu dalam mungkin 60 buku, 100 buku, wallahualam tak ingat dah. Tapi setiap minggu 1 buku saya baca. Jadi saya sudah membina satu minda bahawa penyiasatan ini satu bidang ilmu kehidupan. Dan betul lah bila kita baca atau tengok cerita Sherlock Holmes sekarang ini, dia punya mantra dia punya keyword dia ialah bila kita tahu motif sesuatu perkara, kita dapat tahu siapakah pelaku kejahatan itu. Jadi berbalik kepada innama a'malu binniyat dan sebagainya. Jadi saya rasa buku-buku yang berbentuk ala penyiasatan ini buku yang melatih minda kita berfikir, what's next? Apa akan berlaku? Dan siapakah pesalahnya? Dekat manakah buktinya? Dekat manakah cara kita merungkaikan masalah? Jadi buku-buku yang berbentuk penyiasatan ini zaman kanak-kanak cukup bagus. Dia boleh melancarkan, memfasihkan minda kita. Minda kita tak fasih sebab pembacaan kita pembacaan yang tidak berbentuk mengasah bentuk pemikiran, berbentuk seronok-seronok, mungkin tidak mencabar kita berfikir. Tapi umur kita zaman tersebut, umur 10 tahun, 9 tahun, sudah ada pembacaan, nak buka muka surat tu, apa akan berlaku selepas ini? Apa akan berlaku selepas ini? Itu merupakan satu, bagi saya, satu ilmu. Walaupun pembacaan itu ilmu, cara berfikir itu juga ilmu yang lebih berfungsi tinggi untuk mengasah bentuk pemikiran. Ada pun buku-buku novel, cinta ke sejarah, sastra, saya belum lagi minat pada masa tersebut. Mungkin di peringkat remaja saya mulalah pick up cerpen,
cerita-cerita tentang sejarah dan sebagainya. Tapi dia perangkat kanak-kanak, setiap minggu saya akan pinjam hujung minggu buku novel penyiasatan. Bila habis tolong mak kerja di dapur, saya buka buku di bawah pokok di atas nui, di atas boyan kita tu, saya baca habis-habisan. Hari Isnin atau hari Ahad di belah Kedah tu, hantar balik buku, minggu depan pinjam lagi buku. Jadi lama-lama saya rasa saya sudah menjadi pembaca yang cepat dalam buku novel, dan tanpa disedari mungkin saya dilatih untuk menjadi orang yang memikir kronologi peristiwa, epistemologi keterangan, dan juga kemunasahaban ataupun kewajaran dan kemunasabahan apa saja isu dalam kehidupan ini mesti ada kemunasabahannya. Seperti mana cerita cerita-cerita jenayah dan penyiasatan. Ya. Jadi Datuk juga menulis novel kan. Jadi Sherlock Holmes tu ada mempengaruhi tak dalam novel Datuk? Tak. Sherlock Holmes tu saya minat sebab dia macam cara fikir. Sherlock Holmes is not about novel, it's about dia punya cara fikir. Dan mengikut cerita fiksionnya juga, adik perempuannya lebih pandai daripada dia. Jadi kalau kita baca buku novel adik Sherlock Holmes ni, seorang wanita yang berfikiran lebih menarik daripada Sherlock Holmes. Dan kedua buku ini sama tentang adik dia adalah buku-buku tentang pemikiran di luar kotak lah. Pemikiran yang bukan yang biasa-biasa, pemikiran yang luar biasa. Kalau orang fikir A, B, C, kita fikir X, Y, Z. Itu mungkin cara pemikiran. Jadi dia banyak membantu cara fikir, tapi style of writing berbeza. Saya tidak begitu tertarik dengan cara novel tersebut, tapi saya tertarik dengan cara fikir yang dibawa oleh penulis fiction Sherlock Holmes ni. Baik, jadi kini bila Datuk dah menjadi seseorang, adakah sekarang Datuk mempunyai dulu histeria dengan perpustakaan di sekolah, adakah sekarang Datuk memiliki perpustakaan peribadi? Dan kalau perpustakaan peribadi tu, buku apa yang Datuk rasa yang paling berharga yang ada dalam simpanan Datuk? Macam-macam buku, semuanya buku berharga. Jangan disentuh, jangan dihilangkan, jangan dikotori dan sebagainya. Itu memang pantang lah kan. Tapi adalah buku-buku yang sentimental, misalnya buku hadiah daripada guru saya, itu sentimental lah ya, yang ditantangani oleh guru, oleh mursyid, oleh sahabat, oleh rakan yang saya sayangi, itu memang berharga. Satu lagi, buku-buku yang berbentuk manuskrip, yang rare manuskrip, yang mungkin ada satu atau dua naskah, saya dapat kopinya, itu juga satu benda yang saya hargai. Walaupun sukar untuk dibaca, perlukan kepada editing, tapi the fact that you have a copy of that rare manuscript make you all the time nak buka, nak belek, nak perhatikan, nak pegang kertas dia dan sebagainya. Itu unik dari segi perspektif keunikan dan juga satu benda yang jarang ada di atas muka bumi ini. Ada pun buku-buku lain berdasarkan minat kita lah. Dalam buku fiqh ada saya punya favourite, dalam buku hadis ada saya punya favourite, dalam bidang akidah saya punya favourite, dan bidang motivasi ada buku yang favourite. Jadi setiap segmen ilmu tu ada buku-buku yang saya suka, yang saya akan menjadi tempat saya belek-belek untuk mendapat inspirasi. Jadi tidak satu buku yang istimewa, semuanya istimewa, tetapi di kalangan mereka ada buku yang paling istimewa. Dan itulah buku yang saya nak cerita pun banyak. Macam dalam kitab-kitab fiqh, yang paling saya minat ialah penulisan Ibn Taymiyah dalam fatwa-fatwa Ibn Taymiyah. Sehinggalah saya jumpa buku terbaru yang diterbitkan oleh kerajaan Morocco dalam 10 tahun yang lepas, kombinasi ataupun kompilasi fatwa sebanyak 600 tahun, selama 600 tahun di Morocco, di Andalusia, di Spanyol, sampailah kejatuhan kerajaan Islam. Fatwa-fatwa yang terkumpul sebanyak 600 fatwa. Namanya Al-Ma'yar Al-Mu'arib an Fatawa Ahli Afriqi wal Andalus. Ini merupakan saya punya new gadget lah. Kalau saya ada masalah, saya buka balik buku ni, saya baca balik dan banyak inspirasi. Jadi saya nak sebutkan satu buku tidak ada. Setiap bidang tu ada dia punya favourite-nya. Jadi saya ada juga bias dalam bentuk ini pada buku-buku tertentu. Ya. Berapa banyak buku ada dalam koleksi tu? Saya rasa taklah banyak sangat pun. Saya rasa tak sampai kepada mungkin 5,000 koleksi buku saya. Hopefully bila masa-masa depan sampai pada 30,000 tu,
I think it's a good collection lah of the book. Nak sampai 100,000 tu memang susah dan sukar, tempat pun tak banyak. Mungkin masa depan kalau diizinkan ada tempat lebih besar lagi untuk diletakkan buku-buku, mungkin jadi satu koleksi MDB mungkin masa depan, wallahu alam. Cita-cita tu ada untuk dijadikan satu library ataupun pusat sumber MDB untuk masyarakat awam untuk datang melihat buku-buku yang saya baca selama ini. Mudah-mudahan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, baik. Datuk, selepas zaman persekolahan tu, Datuk sambung belajar di Kuwait kan? Dah ada dapat beasiswa sambung belajar di Kuwait. Jadi, Datuk cerita banyak buku-buku perihal sirah, dakwah, sejarah, sastra Arab, politik, tafsir, hadis yang doktor baca lah semasa di sana. Jadi, antara buku-buku waktu zaman tu, mana yang Datuk rasa paling mempunyai kesan yang mendalam sampai hari ni? Yang Datuk rasa sampai hari ni, doktor rasa buku tu dia masih lagi dia macam mana mempengaruhi cara Datuk berfikir. Ada 2-3 buku lah, to be honest. Tidak satu buku yang boleh berfungsi sedemikian rupa. Buku yang paling saya teruja dan kagum adalah buku Abu Hasan Ali An-Nadawi, iaitu Madza khasira alam bihatatil muslimin, iaitu apakah dunia akan rugi dengan kejatuhan umat Islam. Jadi buku itu saya baca di tahun pertama saya di Kuwait, dihadiahkan oleh rakan sebilik saya, oleh seorang yang berasal dari Kuwait, sekarang ini pensyarah di Universiti Kuwait, Dr. Usama Al-Kandari, rakan sebilik saya. Dan buku itu banyak membuka minda saya mengkaji sejarah, sebab buku itu tentang sejarah dan ada banyak faktanya yang dinyatakan dalam buku tersebut. Ini buku yang pertama tentang sejarah naik jatuhnya umat Islam dalam konteks sejarah selama 19 kurun kurang lebih, ataupun 12 kurun Masihi, Hijriyah kurang lebih. Kemudian buku yang juga menarik perhatian saya pada masa tersebut adalah buku-buku karangan Mustafa Sibai, seorang alim daripada Syria yang juga merupakan seorang tokoh dakwah yang terkenal di Syria ataupun di Suria pada masa tersebut. Jadi beliau banyak memberikan pendekatan sirah, analisa politik, analisa dakwah, analisa strategik dan sebagainya. Dan ini juga banyak membuka minda saya supaya kita bukan sekadar membaca fakta dan data, tapi juga menjadi seorang membaca dengan strategic mind. Sebab strategic mind itulah yang penting. Ada orang baca berdasarkan perkataan bahasa buku, ada membaca dengan data dan fakta, dan ada juga yang baca dengan strategic mind ataupun inquisitive mind, minda yang sentiasa menganalisa. Jadi kalau kita gabungkan ketiga-tiga ini, pembacaan kita lebih menarik. Jadi buku An-Nadawi, alhamdulillah, dan bahasa Arabnya itu bahasa Arab yang menarik sebab beliau bukan orang Arab, orang India, dan bahasa Arab itu bahasa Arab yang bersastra, yang lembut, yang halus, yang juga sesuai dengan seseorang yang menulis bukan bahasa asal dia, bahasa pengajiannya, iaitu pengajian bahasa Arab di Universiti Lucknow di India. Itulah 2-3 buku yang saya rasakan banyak membuka minda saya. Dan yang ketiga, toward the end of my study dekat Kuwait, saya banyak membaca tulisan-tulisan seorang penganalisa politik kawasan dan juga dunia, iaitu Dr. Ahmad An-Nafisi, seorang tokoh masih hidup lagi, alhamdulillah, seorang tokoh penganalisa politik di Kuwait yang banyak menulis artikel dan juga buku. Saya pernah sampai ke rumahnya 2-3 kali. Saya rasa penulisan beliau An-Nafisi ini merupakan salah seorang pengkaji politik yang objektif, yang memberi kesan kepada saya untuk ubah cara fikir saya. Jangan cepat kita membuat penganalisaan, jangan kita gelojoh, jangan kita cepat mengambil sifat yang nampak benda itu itulah benarnya, sedangkan analisanya kurang mantap dan kurang betul. Macam dia menggunakan isu Iran dengan Kuwait pada saat tersebut, Iran dengan Amerika, isu Hizbullah, berbagai isu lah kita sebut banyak sangat, tapi cara penganalisannya amat menarik. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada
kesempatan untuk Google, cuba cari dan dapatkan semua artikel yang tulis oleh Dr. Ahmad Nafisi, seorang yang cukup hebat penulisannya, yang banyak membuka minda saya. Kebetulan dia juga orang Kuwait, orang yang prominent dalam masyarakat di Kuwait. Saya belajar di Kuwait, jadi ada dua tokoh yang berbentuk semasa, walaupun Sibai sudah meninggal pada masa tersebut. Jadi itulah tiga tokoh dan juga sarjana yang banyak membentuk cara fikir saya. Dia orang yang lebih berbentuk sastra sikit. Hasan An-Nadwi ni orang yang sastra, bersejarah, Sibai, dan juga melihat pada isu semasa yang berbentuk objektif dan juga holistik, cara penulisan dan juga pemikiran Dr. Ahmad Nafisi. Ya. Jadi bagi saya doktor merupakan satu orang yang bernasib baik lah, kerana mampu menguasai bahasa Arab. Bagi saya itu merupakan satu advantage yang tak ramai orang ada lah, dan bukan satu yang senang lah. Sebab saya pun dulu sekolah agama juga, sekolah rendah sekolah agama, sekolah menengah sekolah agama, tapi bahasa Arab ni memang struggle. Dan tak berjaya hingga ke tahap kita boleh membaca kitab-kitab Arab lah. Betul. Jadi sekadar Qalil Jiddan boleh Qalil Jiddan. Jadi bagaimana doktor rasa dengan buku-buku yang berbentuk sastera Arab? Dan adakah buku-buku sastera Arab ni doktor rasa patut dibaca oleh rakyat Malaysia? Dan kalau patut, ada tak orang yang doktor rasa macam banyak memperterjemahkan buku-buku sastera Arab ni untuk dibaca oleh masyarakat Malaysia? Saya rasa kurang terjemahannya ataupun kurang bacaannya dalam masyarakat, kerana sastera Arab ini satu sastera yang mungkin agak asing daripada masyarakat kita. Kita baca sastera Rusia, Eropah, of course English, kita banyak baca Shakespeare, Charles Dickens, novel-novel mereka, dan juga sastrawan Amerika dan pelbagai lagi lah sastrawan yang berbentuk ulung di dunia. Tapi sastrawan seperti Al-Jahiz, seperti sastrawan yang walaupun agak kontroversi seperti di Mesir, contohnya Toha Hussein, seorang yang dianggap sekularis, tapi bila beliau menulis dengan bahasa yang cukup menarik. Jadi untuk kekuatan bahasa Arab, tidak kita kena menjinak diri dengan bahasa sastra, bahasa-bahasa yang lebih lunak, lebih mesra. Saya pun kurang berminat, to be honest, dengan sastra yang terlalu dalam, sebab mungkin kemampuan saya pun tidak begitu baik. Tapi yang pertengahan seperti tulisan Iqbal yang terjemahkan bahasa Arab, Hasan Ali An-Nadwi, dan juga sastra moden hari ini yang ada di tanah Arab, saya rasa cukup menarik untuk diberikan satu pendedahan baru bagaimana sastra ini boleh disilibuskan dalam di sekolah-sekolah, di sekolah Arab menengah dan sebagainya, dan juga di universiti. Tapi malangnya minat pelajar bahasa Arab pun kepada sastra ini agak kurang, dan kita masih belajar sastra Arab pun, minta maaf, di college, di universiti, sastra Arab zaman jahiliah, al-adab al-jahili. Jadi ada adab atau kesusahaan zaman jahiliah, sedangkan kita ada kesusahaan yang baru, yang moden, yang boleh diketengahkan, yang antaranya syair-syair Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak memberikan syair-syair yang merdu kepada Nabi Muhammad, tapi jarang disastrakan dalam masyarakat kita. Jadi kita tengok di library kita, masuk dalam bidang sastra tu ada Russian punya sastra, ada Japanese, ada Chinese, ada European, tapi bahasa Arab tak banyak dalam konteks di library besar di Malaysia, termasuk di universiti. Mungkin termasuk di Universiti Islam sendiri pun mungkin ada, tetapi taklah begitu popular dan diminati oleh pelajar dan juga oleh pensyarah sendiri. Ya. Okey, baik. Terima kasih Datuk. Jap, kita beri laluan sebentar. Kita berehat sebentar untuk laluan iklan. Okey. So come on, put your hands up. Come on, put your hands up. Okay, baik Datuk, kita sambung lagi ya perbincangan kita berkenaan dengan buku-buku lah yang mempengaruhi kehidupan Datuk. Jadi Datuk tadi ada menyebut sikit lah bagaimana ada novel-novel yang Datuk baca, terutamanya novel penyiasatan
seperti Sherlock Holmes. Bagi saya ni jenis yang suka membaca non-fiction. Saya ni memang sebab dalam secara saya fikir adalah kalau kita baca fiction ni, walaupun dia sedih ke, dia membuat kita emosional ke, tapi benda tu bukan cerita yang betul. Jadi saya rasa macam dia sekadar membunuh masa. Dia tak begitu macam mana mengenyangkan kita punya minda. Jadi bagaimana doktor, adakah sekarang doktor masih lagi membaca novel-novel ataupun itu itu adalah bacaan waktu kecil? Okey. Ya, saya pun dah stop pembacaan bila masuk di peringkat remaja, melainkan subjek yang keperluan SPM lah. Badai Semalam kot sastra kan, yang terlima dulu kena baca buku Badai Semalam, satu buku yang dapat anugerah banyak di Malaysia. Untuk lepas SPM kena lulus sastra sebahagian daripada subjek bahasa Malaysia. Lepas tu saya dah tak baca, dia tinggalkan sastra sehinggalah mungkin 2-3 tahun yang lepas, tahun lepas sebenarnya, waktu PKP, saya rasa saya nak tulis sebuah novel. Saya dah boring tulis buku-buku yang kata saya tadi, buku yang ada fakta, buku analisa, buku akademik. Saya rasa dah boring tulis buku begitu, nak tulis novel pula. Jadi saya membacalah buku-buku karangan Awang Mursyid, Hilal Ashraf, dan banyak Temi dan sebagainya. Ramai lagi penulis yang hebat-hebat dalam bidang novel. Saya baca 3-4 mungkin 6 novel kot dalam masa 3-4 bulan tu, bulan 3, bulan 5. Saya terus menulis novel saya itu COVID-25 di bahagian pertama. Jadi saya rasa beginilah, dia manusia ini merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang suka cerita. Kita ni makhluk yang suka cerita. Mungkin saya tak suka cerita tu mungkin agak luar biasa sikit. Itu pertama. Jadi manusia is the best storytelling creature. Anak kepada ibu, atuk-atuk, kita cerita pada kita. Kita suka dengan cerita. Malah saya dapat fakta bahawa Al-Quran pun adalah cerita. Malah 1/3 atau separuh Quran itu cerita. Yang cerita itu adalah satu cerita yang dalamnya ada mesej, ada kandungan dan sebagainya. Sebab itu saya merasai tidak dapat tidak untuk seorang penulis, kita kena pandai pada ilmu pencitraan. Penceritaan ini adalah cerita novel, cerita-cerita cerpen dan sebagainya. Jadi saya click the mind bahawa saya kena menjadi seorang penulis novel kerana Al-Quran pun cerita. Cuma dalam Al-Quran itu mesejnya dalam. Jadi bagi saya COVID-25, saya tidaklah cerita. Kalau banyak novel kita baca tu, dia suspense, drama, sedih. Memang kita baca macam hidup dalam kisah tersebut. Bagi saya, novel saya agak berbeza pada pandangan saya. Saya punya novel itu setiap muka surat ada mesejnya. Jadi saya gunakan bahasa motivasi, bahasa inspirasi supaya novel saya ada satu genre baru di Malaysia. Iaitu dia bukan sekadar novel, dia bukan sekadar cerita, tapi dia merupakan satu cerita yang berlapik, yang dijahit, yang ditenuni dengan motivasi, dengan mesej yang jelas. Itulah mungkin cara saya nak bezakan dengan novel yang ada di pasaran. Saya masukkan mesej, mantra kepimpinan, pengurusan, mantra muhasabah dan pelbagai lagi mesej supaya nampak berat novel tersebut dengan bahasa yang bersastra, yang menjentik perasaan, yang menyebabkan kita menangis, kita geram, kita sedih, kita takut. Tapi dalam tu ada mesej yang saya nak bawa. Dan itulah yang saya cuba buat. Mudah-mudahan kalau saya belum baca lagi COVID-25 dan jarang baca novel, start dengan novel saya COVID-25. Jadi sebagai permulaan untuk mengubah cara dan juga persepsi pada novel ini. Ya. Boleh. InsyaAllah saya akan cuba dapatkan di amani.com boleh beli ya? Di amani.com. Amani Media ya. Amani Media, okey. Ya. Baik. Saya sebenarnya ada juga membaca novel tapi tak banyak macam saya baca buku lain. Contoh novelis yang saya paling minat pun mungkin Khalid Husseini. Sebab dia menulis macam dia menulis berkenaan dengan satu cerita tapi di belakang cerita tu ada sejarah yang betul. Yeah. Jadi kita bukan sekadar dapat cerita tu tapi kita dapat sejarah di belakang tu. Jadi bagi saya still ada unsur-unsur non-fiction dalam fiction tu, macam itulah. Ya. Baik, Doktor Datuk ada kata macam sekarang ni hobi gila Datuk adalah menulis kan. Jadi
macam mana doktor rasa? Adakah menulis ni dia dipengaruhi oleh pembacaan kita? Dan apakah kaitan? Nak menulis ni boleh tak kita menulis tanpa kita membaca? Mungkin jawapan tu lebih logik, iaitu kita kena kayakan minda kita dengan maklumat, dengan ilmu, dengan pengalaman orang lain dalam buku orang lain, atau pengalaman kita sendiri yang banyak berjalan, yang banyak memerhati, banyak menguruskan organisasi dan menguruskan syarikat, menguruskan pelbagai bentuk mesyuaratnya, NGO-nya, masyarakat dan sebagainya. Jadi ilmu itu perlu dibina terlebih dahulu untuk kita memasukkan elemen baru dalam buku kita, elemen teguran, elemen pujian, elemen untuk menambah baikkan nilai masyarakat dan sebagainya. Jadi the more kita baca, banyak input yang kita boleh bagi dalam buku kita. Agak mustahil kita menulis tanpa ada input daripada luar. Jadi kena banyak baca. Jadi sebanyak mungkin kita boleh baca, semakin banyak kita boleh menulis. Dalam bahasa yang lain, kalau nak menulis satu buku, kita kena baca hampir 100 buku dalam konteks yang paling lunak disebutkan. Jadi alhamdulillah bagi saya, sejak saya bekerja sebagai pensyarah di UAE pada tahun 1994, ya, saya balik daripada PhD, dan sebelum itu saya PhD 3 tahun, dan sebelum itu di peringkat universiti, saya banyak membaca. Daripada tahun 1993 sampai 1993, 10 tahun itu pembacaan saya bertubi-tubi. Kemudian saya balik ke UAE mengajar, membaca, mengajar, membaca, jadi hampir 10 tahun lagi. Jadi 20 tahun saya membaca agak intensif. Saya tak menulis. Mereka untuk artikel akademik, untuk naik pangkat, jadi kuasa media dan sebagainya ke keperluan universiti. Lepas tu saya banyak travel, saya banyak berjalan. Setiap minggu saya terbang. Korea, China, Australia, Amerika, London, Afrika, Kenya, Tanah Arab, Afghanistan, macam-macam. Jadi 10 tahun terbang. Jadi 20 tahun pembacaan, 10 tahun terbang sana sini. Jadi 30 tahun pengalaman saya. Jadi pada tahun 2016 tercucus idea untuk menulis. Saya tak membaca lah. Saya tulis menulis. Daripada tarikh tersebut sampai sekarang, saya menulis tanpa membaca. Jadi saya menulis apa yang saya telah hasilkan dan saya kumpulkan selama 30 tahun yang lepas daripada zaman undergraduate. Zaman saya bekerja, zaman saya dalam korporat, banyak terbang sana sini dengan ceramah orang, dengan perbualan di lapangan terbang, di TV, di seminar, conferences. Jadi 30 tahun itu saya rasa satu bekalan yang alhamdulillah cukup. Walaupun nampak buku banyak di tempat saya dah kurang membaca. Saya banyak menulis. Dan saya ada satu penyakit baru, iaitu saya tidak boleh membaca dah. Bila membaca, dia banyak berhenti. Bila baca satu perkataan, lepas penulis tersebut, saya kata, ini boleh tulis ni buku. Saya mula tulis buku baru tentang idea tersebut. Jadi memang tak habislah baca buku tu. Banyak buku saya baca tak akan habis. Jadi saya rasa saya stop dulu pembacaan buku. Apa idea yang saya ada, saya akan tulis. Macam tadi saya baca buku tentang sifat obsession, sifat kita kagum diri sendiri. Dah keluar 2-3 muka surat tentang obses dalam buku bahasa Malaysia. Apakah cirinya, sifatnya dan sebagainya. Dan saya ada posting di social media 2-3 tema seperti kerja kuat-kuat biar graduate cepat-cepat begitu. It's a book by itself. Dalam 5-6 posting, saya tambah 2-3 chapter lagi, jadi satu buku dah. Jadi saya punya production tu ke arah menghasilkan buku berdasarkan pengalaman, berdasarkan pembacaan sikit sebanyak di masa lepas. Jadi nak jawab soalan tu agak sukar. Saya sudah berhenti membaca intensif. Saya dengan umur yang ada di usia yang mungkin di penghujung mungkin, wallahu alam, saya nak banyak menulis. Dan fokus saya adalah menulis seperti novel Al-Quran, dan harapan saya nak menulis tentang futures. Apakah pandangan saya kepada dunia pada masa 2030 atau 2050 ataupun tahun 3000 contohnya. Jadi saya nak ke arah itu, dan for that matter saya kena ada data yang akan tengok trendnya, apa yang berlaku di dunia pada hari ini, pada 2030 dan juga pada 20 ataupun 3000. Jadi buku-buku itulah yang saya nak cuba fokus, bukan lagi buku-buku fiqh, buku akidah, buku tafsir, sebab saya rasa ramai orang bertulis buku tersebut. Saya nak fokus buku yang dekat di hati saya, buku yang tidak perlu baca.
buku yang tidak memerlukan kajian yang mendalam, sebab saya tidak ada masa. Masa saya 1 jam satu hari pun dah payah nak dapat untuk menulis. Sibukkan saya agak luar biasa dengan berbagai tanggungjawab sendiri, private dan juga kerajaan. Saya terpaksa berikan masa yang cukup untuk tanggungjawab di luar sana. 1 jam 2 jam sehari inilah yang saya gunakan untuk menulis dan menulis setiap hari. Saya ya. Baik, Datuk. Saya ada satu soalan lah yang saya rasa saya curious lah. Sebab Datuk ada apa background dalam bidang akademik, kemudian ada juga background dalam bidang korporat dan banyak juga menulis buku-buku yang bukan buku akademik. Jadi saya ada tengok kalau di Eropah kebanyakan ahli akademik dia kadang-kadang dia punya kajian tu dia tulis untuk masyarakat umum. Maksudnya banyak buku-buku akademik tu tapi dia tulis dalam buku yang boleh dibaca oleh masyarakat. Tapi tak tahulah, saya tak nampak benda tu di Malaysia. Maksudnya ahli-ahli akademik di Malaysia ni tak tahu, mungkin ada universiti punya press, tapi dia tak berlega macam mana di sana. Maksudnya buku-buku ahli akademik ni dibaca, kajian-kajiannya ditulis jadi buku-buku umum. Datuk rasa macam mana? Di Malaysia ni adakah benda tu ada tapi tak komersial atau macam mana? Ataupun itulah masalahnya mungkin. Di Malaysia ni banyak buku untuk penulisan akademik dan juga untuk terlalu akademik, pure akademik. Mungkin mereka menganggap buku ni adalah kelas mereka, merupakan kualiti mereka, mutu yang mesti mereka jaga. Mereka tidak merasai bahawa kepentingan untuk merakyatkan buku itu perlu, dan mereka mungkin merasai, I hope I'm wrong, buat begitu nilai akademik mereka kurang, nilai kesarjanaan itu kurang. Sebab itu orang macam Dr. Makio Kako misalnya, dia menulis buku-buku yang macam The Physics of the Future, buku futuris, tapi syarat dengan data physics. Data fizik apa akan berlaku di masa hadapan dari segi cahaya, dari segi tenaga, dari segi bahan mentah, dari segi manusia, dari segi penyakit, dari segi transportation dan sebagainya, sebab menggunakan fizik. Jadi menjadikan buku beliau terkenal untuk dua masyarakat di universiti, pelajar-pelajarnya untuk melihat. Dia pencerah di New York, di Universiti New York, dan juga seorang penulis buku futuris. Itu saya rasa jarang berlaku di Malaysia. Di Malaysia sama ada buku tu buku akademik atau buku motivasi yang tulis oleh non-academician. Jadi agak ada macam kesenjangan antara dunia akademik dengan dunia masyarakat awam. Jadi idea Menara Gading itu masih tebal di Malaysia, jadi kita kena berusaha untuk runtuhkan Menara Gading. Tidak perlu ada menara yang tinggi-tinggi dibuat daripada gading yang unik, yang tak boleh disentuh, tak boleh dimasuki, yang tak boleh rapat dengan masyarakat. The concept of Ivory Tower ini atau Menara Gading ini konsep yang lama, konsep zaman-zaman elit zaman dulu. Sedangkan hari ini universiti, termasuklah pensyarah profesornya adalah pensyarah dan profesor masyarakat. Mereka mesti mengeluarkan tulisan tentang inflasi dalam bahasa yang mudah, supaya orang faham apa itu inflasi, kesan inflasi kepada gaji mereka yang dapat, cara mereka menguruskan kewangan dan seumpamanya. Of course tak perlu letakkan graf sebagainya sebab orang tak faham. Jadi contohnya macam Dr. Macio tadi, satu contoh yang baik bila mana beliau telah menjadikan bukunya, walaupun dia seorang profesor fizik di Universiti di Amerika, tapi beliau menjadi seorang pemikir dan penulis untuk masyarakat awam. Jadi kita kena banyakkan orang seperti beliau dan semua bidang sastra, bidang sejarah, bidang ekonomi, bidang politik, bidang ilmu alam, bidang data dan sebagainya untuk dirakyatkan ilmu akademik mereka. Baik Datuk, terima kasih. Kita ada sedikit soalan daripada pendengar. Tapi saya rasa soalan pertama daripada Farisha Irwan ni, saya rasa Datuk ada sentuh sikit tadi bahawa Datuk dah kurang membaca secara intensif dan menulis, mula untuk fokus pada menulis. Jadi mungkin saya gabungkanlah soalan antara Farisha Irwan dan juga Farah Nazri ni, iaitu Assalamualaikum Datuk, bagaimana Datuk membahagikan masa dengan penulisan dan kerja? Kemudian oleh Farah Nazri, macam mana nak istiqomah
dalam membaca. Membaca ya, bukan menulis. Okey, baca. Membaca. Okey, mungkin jawapan saya tidak sesuai dengan semua orang. Setiap orang ada caranya yang tersendiri. Malah salah untuk memberikan satu teori kepada semua orang. Membaca dan menulis adalah pilihan kita sendiri, adalah rasa hati kita sendiri. Jangan tiru cara orang, jangan cuba terikut-ikut dengan cara si anu. Jadi kita develop our own time management dan juga our own habit. Bila nak baca, cara nak baca macam mana, kita sendiri. It's our own creation. Bagi saya, nak baca dan menulis tidak ada masa. Itu penting. Saya punya mungkin sikitlah tips saya, kita jadikan masa yang terluang itu diisi dengan membaca dan menulis. Jangan adakan masa baru untuk membaca. Jadi boleh faham tak saya? Orang dah faham nak baca buku, nak menulis ni cari masa yang solid, 1 jam, 2 jam, 3 jam, baca, fikir, tulis. Itu orang yang ada masa banyak lah. Bagi saya tak ada masa banyak. Sebab tu saya kata teorinya berbeza. Bagi saya kerja macam biasa. Jangan kita lawat di mesyuarat, baca minit mesyuarat, ambil tindakan, ambil follow up. Jangan kita compromise quality cari makan kita. Rezeki kita kena halal sehalal-halalnya, buat kerja dengan betul. Tetapi kalau ada masa antara 2 meeting, dalam perjalanan, dalam kapal terbang misalnya tunggu barang, waktu itulah saya menulis. Atas kapal terbang saya ada kertas saya, waktu tunggu orang serve makanan atas flight, saya dah keluar buku nota saya tulis. Ada masa untuk keluarkan laptop, saya keluarkan menulis. Jadi menulis dan membaca tidak perlu masa yang tertentu. Malah kelemahan kita ataupun cabaran kita yang paling tinggi dalam masyarakat Melayu khususnya ialah gagal membaca dan menulis sebab tak ada masa yang tertentu. Aku tak ada masa lah, masa itu penuh. Masa yang aku suka pagi penuh dengan nak hantar anak ke sekolah, nak uruskan mungkin ibu tua, mungkin ayah yang sakit, suami isteri berbagai-bagai kerja dan sebagainya, sampai tak ada masa untuk membaca. Sedangkan masa membaca tidak boleh ditentukan awal. Ini kelemahan kita. Nak tentukan masa, bila kita miss setiap time, kita tak baca lah. Jadi itu merupakan satu masalah yang paling dominan masyarakat. Begitu juga dengan menulis. Saya menulis anytime. Nota saya, nampak semua atas meja berterabur. Tak kisah, tulis je. Ada sikit masa permulaan lambat 5 minit untuk webinar. Jangan duk khayal benda lain, tulis saja apa yang kita nak tulis dalam buku-buku tertentu. Jadi jadikan masa yang terluang itu untuk membaca dan menulis sehingga tidak ada masa yang terluang. Itu kejayaan sebenarnya. Lama-lama bila kita asyik buat begini, dia merupakan satu istiqamah ya. Istiqamah tu satu benda yang habitual, benda yang istiqamah ni bukan satu benda yang kita cakap atau kita ucapkan, benda yang sebati dengan jiwa kita. Itu istiqamah. Bila kita dah sebati, ada masa kita terus buka buku, kita baca, kita ambil nota atau kita menulis satu paragraf. Dalam mesyuarat saya ada call 2.30 tadi, dia orang lambat start sampai 2.45. Saya dah siap satu buku tentang novel baru, novel yang gila-gila sikit, masa hadapan, dalam 2 pages already, dalam masa 50 minutes. Jadi saya simpan, saya letakkan dia punya judul novel tersebut, dan bagi saya dah cukup memberikan saya inspirasi. Saya ada buku baru ni, dan besok saya akan bangun pagi dan berminat. Ada buku baru, saya akan tulis, dan itulah semangat keterujaan yang perlu ada. Dalam membaca dan menulis, mesti ada semangat keterujaan. Kalau tidak ada semangat suka dan seronok, tak jalannya. Dalam bahasa Arab, la yamshi. Dia tak akan, kalau bahasa Kelantan, cannot go. Tak lagi dah. Cannot go. Jadi itu konsep yang berlaku dalam masyarakat. Jadi perlu ada keterujaan yang tinggi, dan sebab itu masa ada sahabat kita. Bukan masa itu merupakan halangan. Jangan tetapkan masa, jangan tetapkan tempat. Jadilah semua masa di tempat itu tempat kita membaca dan menulis. Waktu saya order zaman-zaman sebelum PKP, order makanan lambat kan, kat keluarga kita order 10-15 minit lambat, masa tu buka buku. Kalau tidak ada menjantuni keluarga, dan juga menulis buku-buku, bawa manuskrip, letak atas meja makan, kita betulkan apa yang kita tulis. Dan itulah cara kita menggunakan masa yang terluang untuk membaca dan menulis. Kepada mereka yang
ada kesibukan masa, cara inilah cara yang paling baik. Melainkan kita full time writer, kita memang tidak ada kerja lain, kita menulis sebagai career kita, memang kita kena ada masa yang disiplin. Saya tidak boleh buat begitu, akan kacau saya punya kerja sebagai seorang ahli profesional, banyak tanggungjawab di luar sana. Saya kena ubah cara mencari masa yang terluang untuk membaca dan menulis, bukan mencari masa yang lapang, masa yang terluang untuk menulis dan membaca. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk. Jadi saya setuju lah. Saya rasa memang itu satu cadangan yang harus kita laksanakan, iaitu kita bukan nak create masa baru kan, tapi cari masa-masa yang terluang. Saya pun kadang-kadang buat macam tu juga. Kadang-kadang ada sampai satu masa tu kalau buku tu menarik sangat, saya bawa waktu driving. Kalau traffic light lambat sangat, saya buka sekejap. Exactly. Saya juga begitu. Exactly. Jadi memang macam tu lah cara sebenarnya kalau nak habiskan buku kan, kadang-kadang kita mencari masa yang ada kan. Baik, soalan seterusnya adalah daripada Salina Haji Yusof. Berdasarkan pengalaman dan penceritaan Datuk, apa expectation Datuk terhadap golongan pelapis Datuk yang ada di Malaysia, dan apakah jangkaan berdasarkan trending semasa pelapis yang ada? Expectation dan juga trending. Jangkaan. Saya tidak melihat sangat data yang ada di Malaysia, berapa ramai penulis baru di Malaysia setiap tahun dan berapa ramai penulis yang sedia ada, berapa banyak buku yang dihasilkan oleh penulis di Malaysia, buku akademik ke buku yang bukan akademik. Saya tidak ada data yang lengkap, to be honest. Saya rasa saya tak pasti apa komen saya. Saya rasa mungkin Malaysia ni perlu satu role model di peringkat kerajaan dan juga negara dan masyarakat. Perlu diapungkan satu ikon, satu award, satu galakan dan motivasi yang berbentuk eksponensial, berbentuk tinggi dan signifikan untuk menjadikan masyarakat Malaysia, mereka yang suka menulis dan mereka yang menulis diberikan satu keistimewaan. Apa salahnya kerajaan Malaysia atau kerajaan negeri atau perpustakaan negeri atau perpustakaan awam di Malaysia membuat satu macam membership, macam dapat satu kad penulis yang ada privilege untuk queue ke, untuk dapat diskaun ke dan sebagainya. Sebab bila negara kita banyak penulis, banyak idea dan masyarakat kita boleh membaca berbagai idea. Jadi perlu kepada satu komuniti penulis, komuniti yang ada premium dalam masyarakat, komuniti yang disanjungi oleh negara dan masyarakat. Kita bukan bincang setiap kawasan itu perlu ada bookshop atau ada library. Itu pun gagal ya. Di Malaysia ni bukan semua kawasan ada bookshop dan juga ada library. Tak ada. Sedangkan itu konsep negara moden, negara yang perlu ada keterdesakan urgency itu kepada setiap kawasan dengan jumlah 50,000 orang ke atas misalnya, mesti ada satu bookshop dan juga satu library untuk mereka datang, belek-belek, nak beli ke, nak pinjamkan dan sebagainya. Jadi balik kepada penulis ini, mungkin tidak ada satu komuniti penulis, mungkin ada berbagai-bagai komuniti tapi tak diapungkan sebagai satu agenda negara. Jadi tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apa, tidak ada keistimewaan. Macam ahli sukan, mereka ada MSN, kan? Mereka ada berbagai-bagai award setiap tahun dan memang penulis pun ada award tapi orang tak tahu, tak terkenal sebagai award yang boleh memberikan impak pada masyarakat. Jadi apa salahnya untuk menggalakkan ramai lagi penulis, kita createkan satu platform yang lebih platform. Yang keduanya, di universiti, apa salahnya core curriculum itu ditukar dengan menulis. Kita ada curriculum dalam 10 credit hours atau 5 credit hours. Mereka yang boleh menulis, kita exempt mereka daripada community service contohnya, ataupun daripada perkara-perkara yang menuntut mereka membuat aktiviti tertentu. Orang yang penulis ini, kita kata kamu menulis setiap 6 bulan satu buku ataupun whatever, setahun satu buku, dan bagi kredit. Sebab itu education is not about one solution for all. Education sepatutnya few solution for the community. Orang begini, ini solusinya. Kalau kita tak galakkan di peringkat universiti untuk menulis, mungkin lambatlah
generasi menulis akan lahir di Malaysia. Jadi kegagalan kita dari segi mengagendakan suasana galakkan penulisan buku. Yang keduanya di universiti. Malah cadangan saya banyak kali saya cadangkan wajibkan pelajar-pelajar di universiti baca novel. Ada dia punya examination. Walaupun saya tak suka novel, tak apalah. Kita kata baca buku motivasi. Di peringkat matrikulasi UAA di Gambang, saya telah lancarkan satu skim gunakan wang saya sendiri. Saya beri satu skim competition pembacaan 5 buku. Ada buku novel, ada buku motivasi dan buku ideation dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab, 2 kategori. Kepada mereka yang mendapat hadiah terbaik sebanyak 100 orang, saya akan beri satu hadiah dan memberikan satu hadiah kewangan dan juga hadiah privilege untuk bersama saya dalam satu makan malam lah contohnya. Tapi sebab PKP semuanya tak jadi itulah apa yang saya cuba buat. Saya tak wajibkan, saya galakkan pelajar-pelajar matrikulasi setahun mereka berada di Gambang itu untuk mengambil cabaran baca 5 buku dan buat book review untuk diadili oleh rakan-rakan saya sebagai pensyarah untuk menggalakkan mereka. Dan bagi saya nak tengok 100 orang ini, apa akan jadi pada mereka masa depan. Mereka dah baca 5 buku di matrikulasi, saya jadikan mereka anak angkat saya secara yang berbentuk umum. Saya nak bimbing mereka supaya mereka membaca. Selepas 10 tahun, saya akan melihat di manakah mereka akan berada dalam konteks kepimpinan negara, dalam konteks penciptaan idea dan sebagainya. Sebab saya yakin dengan pembacaan yang bertubi-tubi akan melahirkan satu generasi penulis atau pencipta idea dalam masyarakat. Baik, Datuk. Kita pergi ke soalan seterusnya daripada Remy B. Pada pendapat Datuk, seorang tu perlu berusaha untuk menjadi jack of all trades, master of none, atau fokus kepada satu bidang yang betul-betul dia minat dan dia pelajari bidang tu dalam kehidupan? Tidak ada jawapan yang betul kepada soalan ini. Sebab tu dalam agama kita, saya pun terkilan dengan mantra agama kita yang mengatakan even agama kita ini menyediakan satu solusi kepada satu masalah, which is wrong. Agama kita tidak menyediakan satu solusi kepada satu masalah. Agama kita boleh menyediakan pelbagai solusi kepada satu masalah. Jadi dalam konteks ini pun ada orang yang ingin menjadi pakar segala bidang, ada orang ingin takhasus dalam bidang masing-masing. Tidak salah. Nak jadi takhasus ke, nak jadi specialist pun silakan, nak jadi master jack of all trades pun boleh. Tidak ada isu. Kerana yang menentukan kita bukan orang lain, kita sendiri. Kita rasa senang, selesa dan lebih memberikan kepuasan which area kita nak jadi. Ada orang tu terlalu pakar. Alhamdulillah, bidang itu bidang dia. Tetapi saya tak boleh. Saya dulu bidang keuangan Islam dah 20 tahun, dah jemu, dah boring dah. Saya dah jadi peringkat, cerita betul, 20 tahun, bidang yang sama, saya rasa dah tak boleh ada steam dan tak boleh ada wave. Tak boleh sama sekali. Saya kena berubah ilmu saya kepada benda-benda lain, iaitu bidang-bidang big data analytics, kepada perniagaan sukan, termasuk bidang sukan nowadays, kepada penulisan bentuk novel dan sebagainya untuk menghilangkan kejemuan saya. Jadi tidak salahlah kepada kita sama ada specialist ataupun jack of all trades. Jadi tidak ada benda yang menghalang kita. Serahlah kepada kemampuan kita dan kemahuan kita. Kalau saya ada satu bidang yang kita rasa kita jadi tokohnya, tapi cukup sekadar itu dan kita move on bidang yang baru dalam kehidupan. Baik, Datuk. Soalan seterusnya daripada Halimah Jamil. Assalamualaikum, Doktor. Bolehkah Doktor kongsikan bagaimanakah cara untuk menjentik semangat untuk memulakan menulis? Saya ada hasrat dan niat untuk menulis buku pertama berkaitan kajian PhD saya, namun masih belum dimulakan. Mohon tips daripada Datuk. Mungkin ada tips daripada St. Andrew punya PhD. Ini kajian PhD ke kajian selepas PhD? Saya tak faham soalannya. Mungkin apa yang saya faham daripada soalan ni, dia ada buat kajian PhD, kemudian daripada kajian PhD tu dia nak tulis satu buku, buku dia yang pertama, nak jadikan buku lah. Okey, faham. Okey.
Kalau minat masih kuat dan masih tinggi dengan kajian PhD, boleh diteruskan. Bagi saya 3 tahun bergelombang dengan PhD saya boring dah. Saya tidak boleh menulis benda yang ada kaitan dengan PhD saya sebab itu sifat saya. Saya tak suka buat perkara yang sama berulang kali. Jadi saya suka cari tajuk baru, bidang baru dan sebagainya. Tapi kepada Halimah, kalau masih berminat dengan ataupun dia gelombang tajuk PhD tersebut, menarik, keluarkan satu chapter, boleh dikembangkan satu buku, dan pastinya dalam masa pembacaan 3 tahun yang lepas, banyak bahan-bahan pembacaan yang dibaca secara yang cepat mungkin, yang tidak dalam, mungkin keluarkan balik bahan tersebut, dibaca kali yang kedua, dan juga dibawa elemen-elemen baru selepas 3 tahun dan dikembangkan kepada satu hipotesis yang baru, kepada 1 atau 2 chapter dikombine dan sebagainya. Ini mudah dilakukan kerana Puan sudah menulis satu tesis yang berkualiti tinggi. Jadi 1 chapter, 2 chapter boleh diubah balik menjadi satu buku, ataupun boleh dibuat juga macam the second theory of your thesis. Kalau thesis itu mengatakan begini, mungkin satu lagi unjuran idea bagaimana menjadikan teori yang sebaliknya kalau tak berlaku begini dalam konteks teori yang kita buat. Cuma motivasinya kena motivasi yang bukan bentuk PhD. PhD ada timeline-nya, ada viva-nya, kena pertahankan dan sebagainya. Motivasi untuk buku ini kena motivasi yang keseronokan, keterujaan, dan tidak boleh terlalu akademik, lebih bentuk kepada kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kalau boleh dia berbentuk appealing to the wider community of readers. Jadi kalau itu dapat digarapkan, mulalah tulis sikit demi sedikit dan cuba bebaskan diri daripada standard penulisan yang terlalu rigid dan terlalu akademik, komanya, full stopnya, bahasa yang terlalu heavy loaded, berbahasa yang lebih santai, yang lebih memberikan motivasi kepada kita penulis dan kepada pembaca kita. Mudah-mudahan Puan diberikan semangat dan insya-Allah kita boleh bincang buku Puan di masa depan dalam sesi ini, insya-Allah. Ya. Baik Datuk, sebelum kita sambung ada soalan daripada pendengar. Saya mungkin nak tanya Datuk, mungkin ada buku Datuk yang yang mempengaruhi hidup Datuk yang Datuk tak sempat lagi kongsi, yang atau mungkin saya tak tanya kan, yang doktor nak kongsikan. Alhamdulillah, buku yang membuka minda saya yang sebenarnya adalah buku tentang Nelson Mandela, Long Walk for Freedom. Sebuah buku yang ditulis oleh seorang yang mengkaji latar belakang Nelson Mandela, dan saya beli waktu saya berada di Cape Town selepas pulang daripada penjara beliau di Robben Island, pulau yang mungkin 1 jam dengan bot yang kecil, di mana beliau telah dipenjarakan selama 18 tahun. Kerjanya setiap hari adalah untuk mengetuk batu putih, batu kapur tu, sampai ramai yang buta mata sebab percikan masuk dalam mata mereka. Saya melihat penjara Nelson, melihat tempat hidup Nelson, dan balik ke Cape Town, pelabuhan yang cantik di selatan Afrika itu. Saya nampak buku Nelson Mandela, Long Walk for Freedom. Saya baca buku tersebut. Saya merasai bahawa hidup saya hidup yang baru, iaitu perjuangan ini perjuangan yang sebenar. Cerita tentang beliau, keluarga beliau, every word yang Nelson Mandela cakap tu ditulis semula dalam buku tersebut, menyebabkan saya agak terpukau dengan Nelson Mandela. Bukan dengan Nelson Mandela, penulis buku tersebut yang memberikan kehidupan kepada perjuangan Nelson Mandela. Kemudian lepas itu 2-3 tahun, 5 tahun selepas itu, saya baca buku Sir Richard Branson tentang Virgin, dia punya kapal terbang itu, syarikat penerbangan Virgin, macam Asia kita. Jadi tengok idea beliau, bukan setakat tentang penerbangan, tentang idea, new idea of education, new idea of making impact to the whole world, dan berbagai-bagai idea yang lain, menyebabkan saya merasa bahawa pembacaan dah yang akan menjadikan kita lebih pandai, lebih bijak. Kita baca buku atau kita belajar di universiti menjadikan kita orang yang berilmu, tapi tak sebenarnya menjadi orang yang bijak. Jadi pembacaan adalah boleh menjadikan kita lebih bijak kalau kita membaca buku-buku yang
seperti ini, iaitu buku-buku yang berfrekuensi tinggi, pengalaman orang, idea dan sebagainya. Jadi saya rumuskan bahawa untuk diri saya, bila saya down, bila saya lemah, bila saya rasa putus asa, saya baca buku biografi orang lain. Saya banyak buku, saya tak baca semua, saya beli, saya simpan dulu. Tentang Goldman Sachs, saya simpan dulu. Tentang Jack Ma, saya simpan dulu. Tentang Steve Jobs, saya simpan dulu. Bila saya down, buku dia baca terus, saya beli buku, saya simpan dulu. Buku ni untuk masa ni. Buku ni untuk masa ni. Buku ni untuk masa ni. Chapter ni untuk masa ni. Saya dah fokus dalam pemikiran saya supaya saya tidak gunakan masa untuk semua buku. Ini juga kita punya pengurusan masa lah untuk kita nak mempengaruhi hidup kita. Pilihlah buku yang kita rasa sesuai dengan jiwa kita dan bacalah di masa yang kita perlu pada buku tersebut. Jadi mudah-mudahan dapat menjawablah. Jadi Nelson Mandela dan Sir Richard Branson, dua buku yang banyak mempengaruhi hidup saya dan cara fikir saya dan cara kerja saya juga. Okey, baik. Terima kasih, Datuk. Untuk soalan seterusnya daripada Najihah MT, apakah pembacaan yang boleh membantu kita untuk berfikir di luar kotak dan cadangan buku daripada doktor yang membantu untuk train, mengasah otak kita berfikir di luar kotak? Pertamanya, baca buku orang yang berjaya, semua orang yang berjaya, iaitu buku biografi. Dia akan menolong kita berfikir secara luar kotak. Tidak ada orang yang berjaya dengan cara yang rutin, cara yang biasa kita lakukan. Saya dah banyak baca buku-buku begini. Tidak ada mereka yang berjaya dengan cara yang sama. Kerja kuat, mereka kena fikir cara berbeza, kena pandai memahami keadaan, kena pandai ada second thought altogether, kena pandai memahami environment dan sebagainya. Jadi baca buku orang yang sudah berjaya. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, kita melihat kepada buku-buku dalam motivasi dan inspirasi berdasarkan data dan kajian. Itu juga mungkin berkaitan dengan yang pertama. Kebanyakan buku Malcolm dan sebagainya, mereka buat kajian berdasarkan data di universiti. Mereka ambil data daripada kajian pelajar-pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, daripada drop out di sekolah-sekolah. Jadi mereka buat kajian. Jadi itu akan membuka minda kita. Kalau kita membaca sekadar dokumentari, tafsir, dia tidak boleh buka minda kita. Dan ramai orang marah dengan saya mengatakan kalau kita hanya baca buku tafsir, buku hadis, buku akademik, buku fiqh, kita dapat ilmu, tapi tidak boleh buka minda kita. Untuk kita memahami Al-Quran lebih dalam dan lebih real dan lebih tepat, kita kena baca buku pengalaman hidup manusia. Sebab tu Al-Quranul Karim dia bawa cerita-cerita tentang ibrah, tentang pengalaman manusia. Supaya kita mengambil i'tibar, la'allakum yatafakkarun, la'allakum ya'qilun, afala yatadabbarun al-Quran. Jadi supaya minda kita itu dapat dijentik berfikir luar kotak, kena baca pengalaman orang lain. Bagaimana pengalaman-pengalaman orang yang berjaya atau orang yang tak berjaya sekalipun, supaya kita dapat relate dengan ayat Al-Quran supaya hidup dalam kehidupan kita. Jadi perlu baca bacaan yang hidup. Itu bahasanya, bacaan yang hidup. Sebab kalau kita baca buku-buku yang statik, dia hanya memberikan ilmu. Ilmu cukup tapi tidak mencukupi sebenarnya. Perlu pada satu lagi kebijaksanaan dan juga membentuk kecekalan minda dan hati kita. Itulah mungkin satu perkara yang perlu dibuat dalam konteks hari ini. Kita tambahkan pembacaan yang statik pada pembacaan yang hidup dalam masyarakat. Kepada sejarah-sejarah hidup para imam kita, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dia punya biografi dan sebagainya, dan juga kepada buku-buku orang-orang yang berjaya, sama ada yang di barat ke di dalam masyarakat kita, tak kisah. Buku itu buku yang perkara yang mereka lalui dan memberikan kesan dan impak kepada kita sebagai pembaca. Okey, baik. Saya kira jawapan yang begitu mengesankan lah. Jadi memang bacaan, kita kena baca bacaan yang hidup kan. Hidup. Jadi Datuk, soalan seterusnya, ini berapa jam Doktor tidur sehari? Itu pun tak ada jawapan yang tetap. Ada 8 jam, ada 6 jam, ada 3 jam, ada 4 jam.
berdasarkan keadaan ya. Tapi jangan lama sangat sebab lesu badan, dan jangan kurang sangat nanti lesu badan. Jadi biarlah bertepatan dengan kehendak kita. Saya juga kalau tidur lebih sikit lesu, tidur banyak pun lesu, tidur kurang pun lesu. Jadi paling-paling baik 5 ke 6 jam pada peringkat umur saya. Peringkat muda dulu mungkin 6 ke 7 jam, tapi sekarang ini 5-6 jam pun dah cukup. Tapi bila saya travel, mungkin 4-5 jam dah cukup. Jadi perlukan kepada kekuatan badan dan banyak exercise waktu pagi. Waktu yang sesuai untuk kita exercise. Bukan petang, bukan malam, bukan waktu-waktu yang lain. Waktu pagi itu lepas subuh, selesaikan apa saja wirid ke Quran kita sebagainya. Jangan pegang buku lagi, pergi kepada exercise dulu. Keluarkan peluh. Bunuh segala parasit kemalasan dan bunuh juga hormon-hormon yang akan meruntun kita supaya jadi malas. Waktu pagilah waktu yang paling sesuai untuk kita bekerja. Mungkin sesuai dengan hadis, iaitu umat kita diberkati di awal pagi. Bukan sebab masalah kita bekerja awal, mendapat rezeki awal, tapi dia boleh menjadi kita lebih cergas, sihat dan lebih fit dalam kehidupan kita. Jadi untuk tidur tu relatifnya adalah kepada kita. Jadi kalau kita boleh tidur 4 jam cukup, alhamdulillah. Tak perlu tengok orang tu tidur 6 jam ke tidur 6 jam. Tak semestinya begitu. Kita tidur berdasarkan keperluan kita, dan kalau perlu tidur lama, letih, teruskan. Jangan rasa segan, aku tidur banyak, aku kuat tidur. Tak boleh cakap begitu. Kita tidur, makan dan minum ada relatif kepada kita. Imam Syafi'i disebutkan kana akulan. Bila Imam Syafi'i makan, dia makan banyak. Sebab dia memang suka makan dan memang mungkin dia boleh makan banyak. Tak boleh kata dia tak warak, dia itu tidak soleh. Tidak. Betul juga dengan tidur. Tapi jangan lebih sangat tidur, sebab tidur yang banyak juga akan membawa kepada kelusuan badan. Sebab badan kita, dia tidak boleh lebih masa yang sepatutnya kita tidur. Dia perlu bangun semula dan terus bekerja. Cuma bila tidur ni, tuan-tuan dan puan-puan, tidurlah dengan wawasan. Tidur dengan wawasan. Kita tidur dengan mimpi yang indah. Maknanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sepanjang kita tidur itu ada ilham yang Allah campakkan. Saya tidak pernah miss waktu tidur malam, saya berdoa supaya ada ilham. Dan betul Syed Fatih, bila bangun besok pagi ni, macam-macam idea datang untuk kita tulis buku ni. Biar minda kita bergerak waktu tidur dengan idea baru, hujah baru, style yang baru, argument yang baru, karakter baru dalam novel pun kadang-kadang mimpi yang membawa kita satu benda yang baru. Jadi jangan kita tidur dengan tidur yang mati, tidur yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta, ya Allah, ilhamni, berikan ilham kepada aku untuk aku menulis dengan idea yang baru dan sebagainya. Jadi tidurlah macam mana pun, kita bangun besok ada idea yang kita nak tulis dalam buku kita. Ya. Baik, Datuk. Soalan seterusnya daripada Muhammad Noor, bagaimana nak menjadi anak angkat Datuk? Jadi saya rasa mungkin soalan ni lebih kepada macam kalau dalam corporate mungkin ada mentoring. Kita ada mentor, seorang kita boleh approach untuk jadi mentor. Bagi saya susah rakyat Marahin untuk bergaul dengan ilmuwan, sedangkan jika kita mampu bergaul secara indirect, kita terdidik untuk menjadi seorang ilmuwan. Mungkin kita cadangkan kepada 5 pages one day ini untuk buat satu aktiviti betul dengan satu macam anak angkat kepada ilmuwan, kepada tokoh-tokoh penulis dan sebagainya, untuk ada hubungan Zoom paling kurang seminggu sekali, 2 minggu sekali, untuk bertemu muka 5 orang, 10 orang, bertanya soalan-soalan yang lebih santai. Macam hari ini agak informal juga dengan tajuk buku berat, minda sebagainya. Mungkin buat satu platform, Syed, kita ambil 2-3 tokoh dalam masyarakat, jadi setiap anak angkat boleh pilih, dan mungkin mereka juga boleh bertukar-tukar. Mungkin 6 bulan tokoh ini, 6 bulan satu lagi tokoh yang lain, supaya mereka ada hubungan secara yang indirect begini, tidak bersemuka tapi secara online, secara yang lebih halus begini. Dan ini tanggungjawab kita sebenarnya, tanggungjawab untuk menyediakan platform kepada masyarakat disebut bergaul secara indirect. Saya sokong idea begini dan saya sanggup untuk menjadi ayah angkat dalam konteks teknologi moden hari ini. Kita boleh buat 2 minggu sekali ke, setengah jam, 1 jam. Kita bincang yang lebih informal lagi, apa khabar, apa masalah, buku apa sedang baca sekarang,
apa tajuk yang paling menarik, apa chapter yang paling menarik, bagaimana untuk kita faham benda-benda ni. Jadi lama kelamaan dia menjadi satu sentuhan yang luar biasa kepada ramai rakyat kita ataupun rakan-rakan kita di sana, bagaimana mereka boleh dekat dengan dan bergaul dengan tokoh-tokoh ilmuwan. Jadi saya sokong pandangan Muhammad Zur di sini. Jadi insya-Allah kalau boleh dijadikan satu kolom dalam 5 pages one day, kolom untuk dianggap sebagai keluarga angkat baca buku contohnya. Jadi boleh kita santuni permintaan daripada rakan-rakan kita. Baik, terima kasih Datuk. Jadi untuk mungkin ini soalan last daripada kita punya pendengar. Assalamualaikum Datuk Muhammad Daud Bakar. Dari pengalaman Datuk, bagaimana cara membaca secara efektif, bukan sekadar membelik halaman demi halaman? Oh, tajuk ni berat ya. Tajuk efektif ni ialah bila kita membaca, kita kena menguasai bahasa penulisan, menguasai idea penulisan, menguasai mesej nak sampaikan oleh penulisan. Bukan nak baca habis cepat, bukan baca nak habiskan chapter by chapter, tapi nak absorb, bahasa saya kita nak menyerap gelombang buku tersebut. Jadi caranya antaranya adalah pertamanya kita kena mengenali penulis tersebut. Kita kena mengenali penulis tersebut supaya kita ada hubungan yang rapat dengan penulis tersebut, sejarah beliau dan sebagainya. Pokoknya kalau tak salah, kita conteng sikit buku tersebut. Setengah orang dia tak conteng, dia simpan cantik, dia bagi nampak bersih. Jadi saya bila saya baca buku, subhanallah, dia punya contengan tu banyak sangat. Bagi saya itulah satu interaksi saya dengan buku tersebut. Saya conteng, saya garis, saya buat question mark, saya buat nota saya di sebelah kanan atau sebelah kiri atau di atas atau bawah. Itu menjadikan saya lebih berinteraksi dengan buku tersebut. Jadi jangan segan-segan untuk conteng. Kalau rasa sayang, baca dulu, conteng dulu, beli buku baru, simpan yang baru dalam almari. Saya juga buat begitu. Tak puas hati sebab kena conteng juga, sebab itu memberikan kepuasan kepada saya. Yang ketiga, mungkin saya sebut sini macam mana nak bagi efektif. Kita baca dengan a purpose, dengan satu tujuan. Apa yang saya ingin dapat dari buku ini? Kita dah set dah idea kita. Set itulah yang akan menjadikan kita terpimpin dan menjadikan kita sentiasa sedar bila kita membaca. Ramai orang baca buku tak sedar. Dia panggil tidak ada awareness apa yang dia baca. Rugi masa, rugi tenaga dan juga rugi wang mungkin beli buku tersebut. Jadi perlu baca dengan awareness. Satu buku itu boleh menjana 1000 idea. Saya punya idea saya bila baca buku, saya selalu ada purpose. Buku ini bila saya baca, dia akan menjana 1000 idea. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara tengok saya ni posting, setiap hari saya post, bukan idea saya tu, idea buku-buku. Satu buku paling kurang boleh menjana 1000 idea. Dan satu idea, satu post dalam social media. Jadi dia punya kekuatan buku itu luar biasa. Jadi kita baca dengan purpose. Bila baca, catat dan masukkan dalam saya punya, sebelah saya ni ada banyak buku catatan saya. Ada 20 sini. Setiap buku itu ada catatan dia. Kalau saya baca buku Malcolm, tajuk dia begini, semua nota, bahasa dan juga point Malcolm Gladwell ni ada dalam buku catatan dia sendiri. Jadi saya buka balik, ini ada idea daripada Malcolm, ini idea daripada Nelson, ini idea daripada Ar-Razi, ini idea daripada Al-Khawarizmi. Saya catatkan idea tersebut supaya saya menjadi orang yang boleh keluarkan balik idea tersebut dengan ubah suai yang sebagainya. Menjadikan saya seronok baca buku sebab saya boleh gunakan idea tersebut. Saya boleh berinteraksi terus dengan idea tersebut dan saya boleh buat permutasi, membuat pencambahan ilmu dan idea saya sendiri. Jadi dengan 3 tip ini mudah-mudahan pertama conteng, yang kedua kenal penulis, yang ketiga apa tadi, kita keluarkan dia punya insight tersebut dalam satu catatan dan kita gunakan catatan tersebut tomorrow. Jangan tunggu lama setahun. Keluarkan balik dalam percakapan kita, dalam tulisan kita, dalam WhatsApp kita, dalam rakan-rakan kita. Gunakan bahasa yang ada dalam buku tersebut. Saya gunakan almost immediately. Saya baca malam ni, saya baca sekarang.
dalam masa 1 jam saya dah keluar dari saya punya penulisan dan juga posting saya dan sebagainya. Itulah menjadikan pembacaan kita lebih seronok. Saya nak baca lagi, nak keluarkan balik mutiara-mutiara yang hebat dari buku tersebut. Jadi mudah-mudahan 3 tip ini akan menjadikan kita dekat dan seronok baca buku dan lebih efektif mudah-mudahan. Ya. Baik, insyaAllah terima kasih diucapkan kepada Datuk Daud atas jawapan yang saya kira memang sangat praktikal lah. Saya sendiri memang macam Datuk lah, bila kita baca tu memang kena catat lah. Sebab kalau sekadar baca je memang kita tak dapat apa-apa kan. Sebab bukan semua orang boleh ingat apa benda yang dibaca kan. Jadi memang kena catat. Saya tunjuk sekejap lah slide ni. Boleh Datuk. Okey, ini saya punya koleksi diary ya. Ada 1, 2, nampak tak? Nampak. 3, 4 ya. Banyak ni, ada macam-macam. Jadi setiap ini ada dia punya catatan saya yang cukup berharga ni. Oh. Ini diary penulis daripada pembacaan lah. Diary harian ada lain ke macam mana? Diary penulis tak ada apa, mesyuarat je lah. Tak ada makna kan. Tapi kalau diary ini dia bermakna sebab dia memberikan insight daripada buku-buku yang saya baca. Dan inilah khazanah ilmu saya. Yang banyak menurut saya menulis adalah yang begini. Idea, mantra, insight. Dan satu perkataan ini bernilai beribu ringgit. Bagi saya idea yang cukup menarik. Jadi inilah ilmu yang saya sedut dan lombang ilmu yang saya dapat daripada setiap muka surat yang saya baca dalam buku-buku. Jadi tidak hilang pembacaan saya. Datuk memang menulis nota secara fizikal bukan nota dalam word ke apa? Tak, saya secara fizikal dan saya ingat dekat mana saya tulis. Itu yang penting. Jadi kita tahu Malcolm sebut benda ni, disebut contohnya benda yang paling kecil, yang paling kita tidak jaga, yang overlook, benda itulah yang menyebabkan kita gagal atau kita berjaya. Jadi saya tulis benda tersebut. Dia bagi contohnya, saya contoh 1, 2, 3, 4. Ini saya bergunakan dalam motivasi saya, dalam posting saya, dalam buku saya dan sebagainya. Jadi setiap kita baca tu jangan ingat kita boleh ingat saya bila tak. Dia akan hilang, dia akan lupa. Tapi kalau kita tulis, ideas of Malcolm tentang isu nak jadikan kita, dia panggil tadi istiqamah ya, ataupun nak kekalkan momentum. Ada idea dia. Kemudian idea orang lain pula campurkan sekali, cantik. Kita punya ilmu tu akan berkembang. Lama kelamaan kita akan menjadi macam Malcolm juga. Kita dapat menjana idea kita sendiri. Itu bukan latihan lah. Dan saya rasa saya sudah mungkin sampai ke peringkat itu. Tanpa berfikir, kita boleh berfikir. Dalam bukunya Blink itu disebutkan The Power of Thinking Without Thinking. Itu kemuncak kita baca buku yang banyak, kita boleh seorang pemikir walaupun kita belum berfikir. Kita lintasan pemikiran itulah ilmu yang paling hebat sekali. Dan bukunya Blink, The Blink of an Eye, maknanya kita menjadi orang yang dapat idea sebelum kita berfikir. Tak seronok kan Syed Fatihi? Itu yang kita nak dapatkan. Bila baca buku ni, tujuannya kata Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum ya'qilun, la'allakum yasma'un. Kita faham, kita fikir. Kata Malcolm, dia tak guna bahasa Quran lah. Dia kata, for you to think for yourself before you can start thinking. Itulah kehebatan. Macam mana tip-tipnya untuk menjadi orang yang ada blink of an eye. Kita ada idea, perspektif sebelum kita mula fikir apa, dia dapat dah. Dia punya solusi itu dah datang secepat mungkin. Inilah kehebatan bagaimana membaca buku. Dan akhir sekali, kita kena beriman dengan buku ni. Kalau tidak beriman dengan buku, kita tak akan pergi jauh. Yang paling payah bukan baca buku, saya. Yang paling payah, kepercayaan kepada buku. Itu orang kita tak nampak. Kepercayaan pada buku tak ada dalam minda kita. Kepercayaan kepada Tok Guru tinggi, kepada guru tinggi, kepada seminar tinggi, kepada komputer tinggi. Tapi nak baca, tak ada. Jadi itulah masalah kita. Kepercayaan pembaca itu yang memberikan luar biasa punya tindakan agak miskin dalam masyarakat kita. Kalau boleh orang suap, nak dengar ceramah tu seronok sangat. Berjam-jam dengan bagus, saya tak kata tak bagus. Tetapi mendengar ceramah dengan membaca, dia punya panca indera kita tak bergerak ke semuanya. Mendengar ceramah hanya telinga dan sedikit akal kita. Tapi baca buku,
akal kita bergelombang setiap masa. Satu perkataan itu memberikan banyak inspirasi ilmu dan sebagainya. Sebab itu Iqra' adalah ayat pertama Al-Quranul Karim. Tidak ada yang sebaik Iqra'. Tidak ada yang lebih baik daripada membaca. Apa sahaja ilmu yang lain itu ada sampingan, atau cara ilmu ada sampingan kepada pembaca itu sendiri. Terima kasih, minta maaf cakap panjang sikit, tapi saya rasa nak tekankan bahawa tip ini tip yang praktikal. Ini buku saya ni, gunakan tip yang sama lah rakan-rakan sekalian. Ada rakan tanya, Tursina Yaakob, how do you classify those diaries? It has themes or macam mana doktor nak klasifikkan? Asalnya dulu ada klasifikasi, tapi bila banyak sangat tu saya ikut done saja. Tapi you have to be able, you tengok muka surat yang pertama tu tahu dalam buku ini tentang apa, tentang fiction ke, tentang scientific ke, tentang humanities ke dan sebagainya. Jadi banyakkan buku depan kita, kita boleh ambil benda-benda, sometimes tak perfect pun, ada benda bercampur, tapi tak kisah. Satu lagi untuk Tursina rakan saya juga, waktu kita boring ni, kita dah letih boring, buka buku ni. Buka buku ni, baca balik. Ini paling seronok. Buka balik, oh interesting, masih fresh lagi. Oh begini. In fact, this is your book. Walaupun tak ditulis dalam bentuk yang proper, sometimes I can spend 2 hours, 3 hours baca balik nota saya dalam buku ini. Dan dia akan membuka idea yang baru. Sebab itu, saya dapat tahu dekat mana nak pergi balik cari dan tulis balik buku saya. Sebab saya membaca balik nota ini secara berfrekuensi tinggi. Secara setiap minggu, setiap 2 minggu dan sebagainya. Jadi mungkin dapat bantu Tursina dalam konteks ini. Kita baca buku, kita tulis nota, kita baca nota balik. Berulang-ulang kali. Terima kasih Datuk. Saya kira memang saya pun akan cuba mempraktikkan apa yang saya dapat pada malam ni. Memang saya kira sangat berharga lah sebagai seorang pelajar kan. Untuk macam mana kita nak belajar membaca. Dan membaca tu bukan sekadar kita nak membaca sekadar hobi ataupun mengisi masa lapang, tapi kita nak dapat something daripada pembacaan tu, dan dalam masa yang sama kita juga nak kembangkan bacaan tu melalui penulisan. Okay, baik. Jadi insyaAllah kita sudah menghampiri kepada penamat lah. Jadi buat para pendengar mungkin banyak soalan saya yang pada mula tadi berdasarkan sebuah buku lah. Jadi buku ni lah, siapa yang ni buku yang ditulis oleh Datuk, nampak ke tak nampak? Buku dia bertajuk Kembara Ilmu dari Sungai Korok ke St. Andrews, Sekolah Kesusahan dan Kehidupan. Jadi mungkin pada permulaan sesi tadi saya banyak mengambil soalan-soalan tadi berdasarkan pembacaan saya buku yang ditulis oleh Datuk Daud Bakar ni. Jadi buku ni menarik lah. Jadi boleh cari. Dan saya sendiri memang rasa macam saya sendiri macam nak tulis pula lah. Kita punya pengalaman kita belajar dulu kan. Sebab menarik lah pengalaman belajar ni. Sebenarnya kalau boleh kita nak kembali balik. Jadi terima kasih Datuk atas perkongsian pada malam ni. Jadi mungkin sebelum kita bersurai lah, jadi mungkin Datuk boleh beri sedikit kesimpulan lah, dan mungkin ada kata-kata semangat ke kepada anak-anak muda yang mendengar perkongsian Datuk pada malam ni. Jadi insyaAllah. Okey, terima kasih Syed Fatahi, dan terima kasih rakan-rakan di 5 Pages One Day yang menyediakan platform untuk saya berbicara sikit malam ini. Dan minta maaf di atas suara saya, hari ini ada 5-6 sesi sampai ada sikit hidrasi kepada suara dan kekuatan untuk bercakap. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada semua dan pada semua pendengar yang bersama kami. Nasihat pada anak-anak muda ini nasihat yang saya rasa saya suka beri nasihat kerana kita faham anak muda kita hilang identiti dengan mudah sebab kita tidak membasahkan jiwa kita dengan pembacaan maklumat luar daripada diri kita. Jadi dalam masa lain kita terpenjara dalam hidup kita. Orang yang tidak membaca, orang yang hidup dalam penjara. Kita bayangkan kalau hidup dalam penjara, apa kita dapat? Kita nampak besi, kita dapat makan, minum, hidup, selamat. Alhamdulillah ada udara, ada cuaca, ada lampu, ada tempat tidur, ada selimut, ada makan sikit, ada minuman sikit. Kalau sakit ada doktor masuk, bagi kita injection. Kita boleh hidup 10 tahun, 20 tahun. Tapi itulah kehidupan orang yang tidak membaca buku. Jadi kalau kita nak bebaskan
hidup kita, minda kita menjadi orang yang lebih luas pandangan kita, bacalah buku. Kalau tak nak baca buku, seperti mana kita meletakkan diri kita dalam penjara. Okay, jadi ignorance adalah the prison of human. Jadi senang fikir, bangun pagi, aku tak nak duduk dalam penjara, aku nak bebas melihat dunia yang luas sana, berbagai-bagai bidang. Buku travelognya, buku itu, buku ini. Ambillah setiap hari 2-3 muka surat, 5 muka surat, 10 muka surat, bebaskan diri kita dari penjara yang kita buat sendiri. Jadi seorang yang merdeka, seorang yang free, seorang yang boleh berdiri di atas kaki sendiri, dan seorang yang boleh mencipta untuk diri sendiri. Permulaannya, kita baca buku. Pertengahannya, momentumkan baca buku. Yang ketiga, yang terakhir sekali, kita menjadi seorang penulis pada apa yang kita baca. Jadi dengan cara begini, kita akan menjadi seorang yang recycle putaran kehidupan. Membaca, momentum membaca dan mencipta idea daripada pembacaan kita. Terima kasih, Syed Fatahi. Ya, baik. InsyaAllah. Jadi sampai di situ sajalah insyaAllah sesi kita pada malam ni. Jadi sekali lagi saya mewakili penganjur mengucapkan terima kasih banyaklah kepada Datuk Dr. Daud Bakar kerana bersama dengan kami pada malam ni berkongsi. Dan saya kira memang sesuatu yang mengisi kita punya bukan sekadar hati kita tapi juga intelektual kita lah. Bagaimana, sebab saya kira membaca ni dia merupakan memerlukan satu metodologi lah kan, untuk dia betul-betul berkesan, dan dia juga perlu dikembangkan lah kan. Sebab macam mana kita nak ukur keberkesanan tu kalau dia tak berkembang kan. Jadi saya rasa itulah kan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Datuk. Terima kasih juga kepada saudara dan saudari yang mendengar di luar sana. Jadi saya minta maaf anda ada sebarang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد مصيف